Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan kertas kerja kami yang bertajuk Kajian Penggunaan Teknologi Sistem E-Wallet. Saya Muhammad Dani Haikal bin Muhammad Yamin merupakan ketua kumpulan 2. Pengenalan. Maklumat teknologi yang berkaitan dengan pemerolehan, penyimpanan dan penyebaran maklumat secara elektronik merupakan definisi bagi teknologi. Seterusnya, cara atau kaedah melakukan sesuatu yang teratur dan tersusun dengan baik merupakan definisi bagi sistem. Definisi bagi e-wallet ialah teknologi transaksi tanpa tunai yang diperkenalkan bagi mengurangkan kebergantungan kepada mata wang fizikal. E-wallet juga berfungsi untuk menggantikan dompet fizikal supaya kita tidak perlu membawa dompet ke mana-mana. Selain itu, e-wallet juga boleh dimuat turun melalui aplikasi App Store dan Play Store dalam setiap telefon pintar. Terdapat beberapa contoh aplikasi e-wallet seperti Boost, GrabPay, Touch and Go dan lain-lain. Assalamualaikum, saya Amirul Hakim. Seperti dari kumpulan 2 ingin membicarakan tentang latar belakang kajian, iaitu pada zaman globalisasi ini, e-wallet atau e-tunai ini sudah menjadi perkara biasa bagi masyarakat di Malaysia. Oleh kerana lebih mudah penggunaan, tidak perlu membawa wang tunai yang banyak, kegiatan berbelanja merupakan satu hal umum yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Sejalan dengan era perkembangan teknologi dan ekonomi yang semakin meningkat, maka hal tersebut berpengaruh terhadap pola keperluan masyarakat yang menginginkan sesuatu perkara dilakukan dengan lebih efisien dan mudah. Berdasarkan pemerhatian yang diperoleh, pengguna masih banyak yang menggunakan wang tunai bagi transaksi harian. Saat ini, jenis alat pembayaran bukan hanya kad kredit dan kad debit, malah terdapat juga duit elektronik atau dikenali sebagai e-wallet dan e-tunai. Pembayaran transaksi menggunakan pembayaran elektronik inilah jauh lebih efisien dan praktik. Pada tahun 2017, Bank Malaysia merencanakan gerakan pembentangan supaya penggunaan e-wallet ini diperluas bagi mendorong masyarakat ke gaya hidup tanpa tunai. Perkara ini dibincangkan dan dibentangkan bagi mengurangkan penghasilan wang tunai dan kos bagi penghasilan wang. Pernyataan masalah. Antara masalah yang dihadapi oleh pengguna ialah tidak dapat digunakan di semua tempat. Ini mungkin masalah utama perkhidmatan e-wallet oleh kerana sebilangan kedai yang berada di Malaysia ini tidak mempunyai peranti e-wallet. Yang kedua ialah risiko penyalahan maklumat pribadi oleh kerana pada zaman teknologi ini banyak kehilangan dan kecurian maklumat pribadi. Yang ketiga ialah pengguna tidak berpengalaman menggunakan e-wallet. Ramai yang tidak mengetahui cara untuk menggunakannya dengan betul. Terusnya dan terakhir sekali ialah jaringan internet yang teruk. Saya Muhammad Arif bin Zainuddin ingin membentangkan objektif kajian, iaitu mengkaji penggunaan e-wallet dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, memberi pendedahan kebaikan menggunakan e-wallet kepada masyarakat. Selain itu, langkah penyelesaian untuk menggalakkan kalangan masyarakat menggunakan e-wallet. Seterusnya, metodologi kajian. Metodologi kajian adalah meliputi cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat kajian. Metodologi kajian menjadikan kajian yang dijalankan lebih bersistematik dan perjalanan kajian lebih terarah dalam mencapai objektif. Antara kaedah yang digunakan adalah dengan melakukan tinjauan atas talian dengan menggunakan borang kaji student.
Soalan yang terdapat di dalam borang kaji selidik itu dirangka oleh setiap ahli kumpulan dan kemudian disebarkan kepada responden menggunakan pautan Google. Selain daripada itu, kami juga mendapatkan maklumat melalui bahan bacaan di internet. Terdapat beberapa artikel di laman sesawan yang membincangkan tentang sistem e-wallet. Definisi kata kunci. Terdapat beberapa kata kunci yang berkaitan dengan tajuk yang telah dipilih. Antara kata kunci terdapat ialah yang pertama, digital. Menurut Kamus Dewan Edisi keempat, digital bermaksud beroperasi dengan menggunakan angka atau aksara lain untuk mewakili data. Yang kedua, dompet. Menurut Kamus Dewan Edisi keempat, dompet bermaksud bekas duit daripada kulit atau plastik dan lain-lain. Yang ketiga ialah teknologi. Menurut Kamus Dewan Edisi keempat, teknologi bermaksud aktiviti atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan praktis dalam industri, pertanian, perubatan, perniagaan dan lain-lain. Yang keempat ialah elektronik. Menurut Kamus Dewan Edisi keempat, elektronik bermaksud cabang fizik dan teknologi yang berkaitan dengan gerak laku, pembangunan, aplikasi di sebalik litar dan peralatan elektronik. Dapatan kajian. Satu tinjauan atas talian melalui platform Google Form telah dijalankan untuk mengkaji tahap kesedaran masyarakat tentang e-wallet. Seramai hampir 97 orang telah menjawab soal siri tersebut. Dapatan hasil kajian menunjukkan daripada 97 orang responden, seramai 50 orang bersamaan dengan 51.5% adalah terdiri daripada responden lelaki, manakala bakinya sebanyak 47 orang, 48.5% adalah responden perempuan. Jantina yang dipilih perlulah seimbang agar jawapan yang diperoleh tidak memihak kepada satu pihak saja. Berikut antara contoh soalan yang telah kami ajukan kepada para responden di dalam soal sedi ini. Contoh soalan-soalan ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengetahuan masyarakat terhadap e-wallet. Antara contoh soalan yang kami ajukan ialah yang pertama, adakah masyarakat mengetahui apa itu e-wallet? Bagi soalan ini, 93 orang bersamaan dengan 97.3% menjawab ya, iaitu mereka mengetahui apa itu e-wallet. Manakala lagi 3 orang bersamaan 2.7% menjawab tidak, iaitu mereka tidak mengetahui apa itu e-wallet. Kebanyakan responden mengetahui tentang e-wallet. Hal ini kerana pada masa kini, e-wallet bukan lagi perkara yang asing bagi manusia, namun terdapat segelintir masyarakat yang tidak mengetahui apa itu e-wallet berkemungkinan disebabkan oleh kekurangan pendedahan. Soalan kedua yang disoal ialah sama ada para responden pernah menggunakan e-wallet ini ketika melakukan transaksi wang ataupun membeli belah. Bagi soalan ini, 73 orang bersamaan 75.3% menjawab ya bahawa mereka selalu menggunakan e-wallet ini. Sebanyak 17 orang bersamaan 17.5% pula menjawab jarang-jarang bahawa mereka tidak kerap menggunakan e-wallet tersebut. Selebihnya sebanyak 7 orang bersamaan 7.2% menjawab tidak, di mana mereka tidak pernah menggunakan e-wallet ketika melakukan transaksi ataupun membeli belah. Seterusnya, soalan ketiga yang disoal kepada responden di dalam soal siasat ini adalah, adakah e-wallet ini memberi kemudahan kepada responden? Bagi soalan ini, sebanyak 89 orang bersamaan 93.7% telah menjawab ya, manakala 6 orang selebihnya bersamaan 6.3% menjawab tidak. Hampir kesemua responden menjawab bahawa e-wallet ini memberi kemudahan kepada responden ketika melakukan transaksi wang ataupun membeli barangan. Namun masih ada di antara mereka mengatakan bahawa e-wallet ini tidak memberi kemudahan kepada mereka. Soalan seterusnya yang disoal siasat dalam soal selidik ini adalah, adakah para responden mahir menggunakan e-wallet tersebut? Bagi soalan ini, 52 orang bersamaan 54.2% menjawab ya bahawa mereka mahir menggunakan e-wallet. 35 orang bersamaan 36.5% menjawab sederhana dan 9 orang bersamaan 9.4% menjawab tidak. Kita dapat mengetahui bahawa separuh daripada jumlah responden mahir menggunakan e-wallet dan ada di antara mereka juga kurang mahir dan selebihnya tidak mahir dalam penggunaan e-wallet ini.
Seterusnya, soalan yang disoal siasat dalam soal selidik ini ialah apakah masalah yang sering berlaku apabila menggunakan e-wallet? Bagi soalan ini, sebanyak 63 orang bersamaan 67% menjawab bahawa sesetengah kedai tidak mempunyai perkhidmatan e-wallet. 19 orang bersamaan 20.2% menjawab bahawa mereka tidak mempunyai jaringan internet. 11 orang bersamaan 11.7% pula menjawab bahawa mereka tidak mahir menggunakannya. Di sini dapat diketahui bahawa majoriti masalah yang sering berlaku pada penggunaan e-wallet ialah disebabkan kekurangan kedai-kedai yang menyediakan perkhidmatan transaksi wang melalui e-wallet. Akhir sekali, soalan terakhir yang kami tujukan kepada para responden dalam soal selidik ini ialah cadangan yang paling relevan untuk menggalakkan masyarakat menggunakan e-wallet. Bagi soalan ini, 56 orang bersamaan 62.1% menjawab memberikan ganjaran atau diskaun apabila melakukan transaksi wang melalui aplikasi e-wallet. Selain itu, 23 orang bersamaan 24.2% menjawab bahawa meningkatkan tahap keselamatan aplikasi-aplikasi e-wallet ini. Selain itu, terdapat juga jawapan yang diberikan oleh pihak responden. Antaranya ialah memperbanyakkan iklan dan poster yang menyokong penggunaan e-wallet ini dan meluaskan penggunaan e-wallet ini dalam sektor perniagaan. Secara keseluruhannya, terdapat segelintir masyarakat yang tidak mengetahui tentang e-wallet ini dan terdapat juga masyarakat yang mengetahui tentang apa itu e-wallet tapi mereka tidak mahir dalam menggunakan e-wallet ini. Salam sejahtera, nama saya Isran Laki Arumuga. Saya dari BSDG Section 4. Tajuk saya ialah langkah-langkah menggalakkan masyarakat untuk menggunakan e-wallet. Terdapat 5 langkah boleh diambil. Antaranya ialah memperbanyakkan iklan-iklan dan juga poster-poster berkaitan e-wallet ini. Ini kerana terdapat masyarakat yang masih lagi tidak memahami konsep e-wallet ini. Dengan memperbanyakkan iklan-iklan seperti ini di berita, di WhatsApp, di Facebook, Twitter, terdapat banyak masyarakat akan melihat kepada iklan tersebut dan juga mereka akan memahami konsep tersebut. Ini boleh membantu masyarakat memuat turun aplikasi e-wallet dan juga pula menggunakannya. Mereka juga akan memahami konsep e-wallet ini. Selain itu, mengadakan kempen-kempen di tempat awam. Contoh kempen yang boleh diadakan ialah jom menggunakan e-wallet dan juga e-wallet pilihan kita. Di dalam kempen tersebut, penganjur kempen tersebut harus memberitahu kebaikan e-wallet kepada masyarakat. Contohnya kebaikan ialah dengan menggunakan e-wallet ini mereka boleh lebih selamat, boleh mengelakkan mereka menjadi mangsa pencurian duit ataupun mangsa kes ragut, jimat masa dan juga pelbagainya. Dengan kempen-kempen macam ni, mereka akan menyedari kepentingan e-wallet ini dan juga akan mula menggunakannya. Memastikan keselamatan sistem aplikasi e-wallet. Masyarakat takut menggunakan aplikasi e-wallet ini kerana mereka percaya aplikasi e-wallet ini senang digodam oleh pihak-pihak penggodam. Contohnya, pada suatu masa salah satu aplikasi e-wallet iaitu Boost telah digodam oleh penggodam dan juga terdapat duit orang ramai kena dicuri melalui aplikasi e-wallet ini. So dari masa tu terdapat ramai yang mula mengelakkan menggunakan aplikasi e-wallet ini. Oleh itu, kerajaan boleh melantik pakar-pakar dalam teknologi maklumat dan juga keselamatan sistem aplikasi ini. Mereka boleh mewujudkan satu sistem yang lebih selamat dan juga tidak mudah digodam oleh penggodam. Ini boleh mewujudkan keyakinan dalam pengguna e-wallet untuk menggunakan e-walletnya dengan lebih selamat. Selain itu, meningkatkan jumlah bantuan wang yang diberi oleh kerajaan melalui e-wallet. Pada mula, kerajaan memberi RM30 sebagai bantuan e-wallet ini. Seterusnya, kerajaan juga memberi RM50
tetapi masih juga masyarakat yang tidak minat untuk menggunakan e-wallet ni kerana mereka menganggap jumlah itu tidak besar sangat. Oleh itu kerajaan boleh memperbanyakkan jumlah yang diberi kepada RM80 ataupun RM100. Jumlah ini merupakan jumlah yang besar sikit dan juga akan menarik perhatian ramai untuk menggunakan aplikasi e-wallet ini. Akhir sekali, memberi diskaun atau hadiah kepada pengguna e-wallet semasa membeli barangnya. Contohnya, langkah-langkah ini boleh diambil di kedai-kedai besar ataupun kedai-kedai runcit biasa ataupun melalui online shopping, Lazada ke atau Shopee. Pengguna e-wallet ni boleh diberi diskaun atau hadiah jika mereka menggunakan aplikasi e-wallet ini untuk membayar bilnya. Pemberian hadiah-hadiah dan juga pemberian diskaun harga ini akan menggembirakan ramai pengguna e-wallet dan mereka akan mempengaruhi orang yang tidak menggunakan aplikasi e-wallet ini untuk menggunakannya. Dengan ini jumlah pengguna e-wallet boleh dapat dipertingkatkan dan juga diperbanyakkan. Terima kasih. Kesimpulannya, e-wallet memberi pelbagai manfaat kepada masyarakat, kerajaan dan juga negara. Oleh itu, sebagai seorang warga negara Malaysia, kita haruslah menyedari kepentingan e-wallet ini dan juga mula menggunakan dalam kehidupan harian kita. Hal ini akan amat membantu dalam pembangunan negara kita ke arah digital Malaysia. Pihak kerajaan dan pihak bukan kerajaan harus memainkan peranan mereka dengan penuh tanggungjawab dan gigih dalam usaha menggalakkan penggunaan e-wallet ini oleh masyarakat. Kita sama-sama menggunakan e-wallet ini, kita sama-sama memajukan negara kita. Sekian, terima kasih.